بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal. Bersyukur kita bersama pada hari ini Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Nampak suara tu dah makin okey Ustaz ya. Gear 5 dah tu. Ada satu pantun Ustaz. Masya-Allah. Burung terbangan di akhir petang ya. Jibril ketua para malaikat. Masya-Allah. Akhirat itu pasti datang. Siapkan amal setiap saat. Permulaan hari ini surah Al-Hajj yang kita nak lihat bersama pada hari ini bersama dengan tuan-tuan. Nanti Ustaz kalau ada boleh balas baliklah Ustaz ya, insya-Allah. Dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah, alhamdulillah, terima kasih atas doa dan kita terus berdoa pada tuan-tuan sekalian. Terus ceria, gembira, semangat. Amin. Dengan bangkit bersama Al-Quran. Kita doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi, ya Allah, tambahkanlah keberkatan, kebaikan. Rabbi zidni ilma. Kita sama-sama saksikan apakah ringkasan bagi halaman pertama surah Al-Hajj, surah yang ke-22, iaitu bermula daripada ayat yang pertama. Kita akan sama-sama diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia untuk perintah bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang kita akan lihat daripada ayat 1 hingga ayat ke-4. Salah satu perintah bertakwa itu menyiapkan diri kita untuk berhadapan dengan saat akhir as-saah, iaitu hari kiamat yang akan datang pada bila-bila masa. Kemudian kita akan meneruskan tentang dalil penciptaan manusia sebagai bukti kebangkitan manusia ini sendiri pada suatu hari nanti. Kita akan lihat satu ayat yang cukup panjang pada ayat yang kelima pada surah Al-Hajj. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu taala ya. Kita sudah doa sebentar tadi, terus kita doa kita istiqamah beramal dan terus semangat dalam hidup kita ini. Hidup di sini sekali sahaja, penuh ujian, tetapi yang pastinya kita harap Allah terima amal kita. Kita baca ayat 1 hingga 4 dipimpin Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala sekalian. Sebelum kita sama-sama mulakan surah Al-Hajj pada hari ini, jemput tuan-tuan dan puan-puan semua untuk sebarkan pengajian kita, Facebook kita tu share, kita kongsikan dengan kawan-kawan kita agar terus dapat belajar sama-sama apa juga ayat yang kita belajar hari ini, halaman yang ke-332. Mudah-mudahan dapat manfaat insya-Allah taala. Ada yang pernah bertanya Ustaz Fazrul dia kata, ustaz, yang puan Azlina tu dia kata masa saya baca tu dia eja bacaan kalimah saya ke ataupun maksud. Jadi saya bertanya pada puan Azlina kita, Pak Zainal beritahu ketika saya baca ataupun Ustaz Tir baca ayat Al-Quran itu, Puan Azlina terjemahkan maksud ayat itu. Terjemahkan. Maknanya bahasa isyarat tu dengan terjemahan ayat tu. Masya-Allah. Jadi kalau kita tengok tak berhenti ya tangan beliau, itulah Al-Quran untuk semua, dan kita tak pernah pun mengatakan tidak Al-Quran untuk siapa juga, semua boleh.
dan boleh. Kita hargailah Al-Quran ini untuk kita sama-sama jadikan ia sahabat ketika kita hidup ini. Lebih-lebih lagi kita nak bersahabat dengan Al-Quran sehingga kita berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan bacaan kita pada hari ini dengan membaca bacaan murattal Hijaz. Kita cuba insya-Allah. Boleh Ustaz? Boleh insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas saa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 1 hingga 4 ya Ustaz ya. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tarmizi membacakan, memimpin bacaan bersama dengan tuan-tuan adik-adik yang berada di rumah, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala kita masuk pada surah baru Ustaz ya. Surah baru, surah Madaniyah, surah yang banyak ayatnya turun di ketika Nabi sudah pun berhijrah ke Madinatul Munawwarah ya. Dan dalam surah ini secara ringkasnya keseluruhannya ada 78 ayat sahaja. Jadi kita dah masuk pada fasa surah-surah yang pendek-pendek Ustaz ya. Tak panjang ya. Kita 78 ayat, 80 ayat, 100 ayat begitu. Dan intisari surah ini nama pun Al-Hajj, salah satu daripada topiknya berkaitan dengan rukun haji itu sendiri ya, bagaimana seruan haji dan apa kaitan ya surah ini dengan surah sebelumnya. Kalau surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-103 itu kita dah baca, muka surat sebelahnya itu la yahzunuhumul faza'ul akbar ya, iaitu mereka tidak diserahkan ataupun tidak rasa sedih dengan faza'ul akbar. Itu maksudnya ialah kejutan yang paling besar. Maka kejutan yang paling besar itu dijelaskan pada surah Al-Hajj, iaitu berkaitan dengan inna
inna zalzalatas saati syai'un azim, ya, pada ayat yang pertama. Kita akan lihat bersama. Jadi kaitannya di situ, maksudnya Allah menerangkan kepada kita semua, pada tuan-tuan sekalian, pada saya, ingatkan bahawa kita ini sudah dekat dengan apa yang diistilahkan sebagai as-saah. Jadi ayat yang pertama ini, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, ya, bukannya ittaqullah tetapi ittaqu rabbakum, ya. Menarik perkataannya disebabkan mungkin ada yang dalam komentar ustaz, ya, dalam ruang Facebook ada yang tanya mengapa saya kadang-kadang guna perkataan Allah, ada menggunakan perkataan Tuhan. Ya, ada bezanya tuan-tuan, ya. Bila saya gunakan perkataan Tuhan ini adalah umum untuk semua manusia, tetapi kalau perkataan Allah itu spesifik, terutamanya kalau kita bercakap tentang akidah, tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bezanya contoh kalau kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Iqra bismi rabbik, ya. Tapi kalau kita baca bismillah ada Allah di situ. Apa bezanya? Kalau bacalah dengan nama Tuhanmu, sebenarnya bila dibacalah, sebenarnya yang penting manusia kenal Tuhannya dahulu. Ya, tak kisahlah dia kata Tuhannya daripada Jesus ke apa ke, okey. Biar dia bertuhan dahulu, kemudian barulah kita akan bincang Tuhan yang betul, Tuhan yang tak betul, Allah yang betul ataupun Ar-Rahman yang tak betul, yang itu kita bincang kemudian. Tetapi kalau katakan seseorang itu tidak ada Tuhan, itu masalahnya ustaz, ya. Dalam hidup ini kalau kita ada masalah dan kita tidak bertuhan, kita tidak ada tempat bergantung. Maka dalam ayat yang pertama ini, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu, ya. Ini seruan daripada siapa? Daripada Allah kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada seluruh alam. Semalam kita sudah lihat bahawa Nabi ini rahmatan lil alamin, ustaz, kan? Jadi bila Nabi rahmat kepada seluruh alam ini, sudah tentunya mesej yang ada ini bukan hanya untuk orang Islam. Yang kita nak belajar ini, mesej ini juga kepada seluruh manusia. Apa mesej pentingnya? Inna zalzalah, ya, inna zalzalatas saati syai'un azim, iaitu ini adalah kegoncangan. Kita belajar dalam surah Al-Baqarah, fa azallahuma. Perkataan zal itu maksudnya goncang kecil. Betul. Tapi kalau zalzalah itu maksudnya kegoncangan yang besar. Kalau kita tengok dalam gambar ustaz ni, cuba bayangkan kalau dunia ini, ya, kalau kita cakap tentang gempa bumi mungkin ada sekejap sahaja berada di satu tempat. Tapi kalau kegoncangan itu berlaku, ia berlaku di mana-mana di seluruh dunia berterusan tanpa putus. Ini adalah peristiwa as-saah, ya, satu peristiwa dinamakan as-saah, hari kiamat. Dan Allah menggunakan perkataan syai'un azim. Syai'un azim ini adalah perkara yang besar. Kerana apa? Kerana kalau awal daripada surah Al-Anbiya sebelum ini, kalau kita lihat awal-awal dahulu surah Al-Anbiya ini, kita akan lihat bahawa apakah respon orang-orang kufur. Mereka wahum yal'abun pada ayat yang kedua. Mereka main-main ustaz. Betul. Mereka kata alah ada ke, ya, kiamat ni kita rasa alah asyik ulang-ulang sikit-sikit kiamat, dosa pahala, kita nak enjoy. Dia cakap begitu kan. Jadi bila perkara itu mereka respon begitu, Allah kata bahawa ini adalah peristiwa yang amat besar. Macam mana besarnya ini? Yauma tarawunaha, kamu akan lihat, ya, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, ya. Apakah yang berlaku? Si ibu akan melupakan, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, ya. Seorang ibu yang sedang menyusu saja, bukan sekadar dia sedang menyusu tak menyusu, dia memang sedang menyusu. Dia buat apa? Amma ardaat, dia akan terlupa apa yang dia susui dia lupa. Dia bercakap tentang anak menangis sahaja kalau baby ustaz, dia antara si suami minta teh tarik, ya, dengan minta si baby menangis. Mak yang sedang menyusu ni biasanya dia pergi buat teh tarik ke cari baby ustaz. Cari baby kan. Kadang-kadang si suami pun terasa kan, rasa alamak, ya kan, rasanya jadi baby lagi biasa. Contoh begitulah ceritanya, nak cerita betapa mendapat perhatian. Tetapi pada waktu ini tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya ini tidak lagi berkesan. Dahsyat sangat, ya, dahsyat sangat. Dan watada'u kullu dhati hamlin hamlaha, yang sedang mengandung pada waktu itu akan gugur. Gugur, ya.
dia sayang anak dia, dia tunggu dah lama tak dapat anak, tetapi kerana berlaku peristiwa as-saah ini, maka akan gugur anak tersebut. Wa tarannas, kamu akan melihat manusia pada waktu itu mabuk, tetapi mereka tidak mabuk. Mereka bukan mabuk kerana meminum arak, bukan kerana mereka ini buat perkara yang dadah dan sebagainya, bukan, tetapi kerana contoh Ustaznya, kalau kita tengah sakit, dia ada waktu istilahnya vertigo. Vertigo ni rasa macam dunia sedang berpusing kan. Itu pun kita dah rasa macam tertekan sangat. Ini adalah peristiwa sukara, mabuk dan berpusing dan tidak ada ubat, tak boleh telan ubat habis, tak ada. Allah jelaskan perkara ini, walakinna azaballahi syadid, tetapi sesungguhnya azab Allah itu adalah amat-amat sengsara. Ya, dijelaskan pada ayat ini untuk mengingatkan kepada kita bahawa sila buat persediaan, ya, sila buat persediaan sebagaimana diingatkan sekali lagi oleh Al-Anbiya pada surah yang kita sudah pun lihat pada hari semalam. Tetapi apa cabarannya bila ada orang diingatkan perkara ini, ada yang kata betul ke, ya. Ayat yang ketiga kita nak baca bersama, ya, untuk sama-sama kita memahami, kita fahami, adakah kita jenis orang yang mengabaikan seruan ataupun peringatan daripada ayat 1 hingga 2 ini ataupun tidak, bersama dengan Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Saya ingat satu hadis dan juga disebutkan dalam halaman ini Ustaz, dalam Quran yang kita gunakan ini, daripada Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kalian akan dikumpulkan dengan keadaan tidak berpakaian. Sayyidatina Aisyah berkata, ya Rasulullah, lelaki dan perempuan satu sama lain dapat melihat auratnya, kan? Maka Nabi SAW menjawab, kejadian ataupun suasana pada ketika itu lebih dahsyat sehingga kan memalingkan mereka daripada keinginan seperti itu. Maksudnya tak sempat dah nak tengok kiri dan kanan, tetapi kedahsyatan hari kiamat ataupun as-saah waktu itu sangat-sangat dahsyat. Allahu Akbar, takut sangat. Kita tengok putih beliung pun dah berlari masuk dalam rumah. Betul, azan mengucap panjang, subhanallah. Kita bening kepala sikit pun kita dah rasa dah tak tahan dah Ustaz, ya. Apatah lagi ini bila sukara itu berlarutan, ya. Tapi harapnya kita tidaklah sampai tahap yang mencabar iman kita pada waktu ini, insya-Allah. Jadi kita baca ayat ketiga saja. Baik. Jom sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan dikasihi Allah, kita sama-sama baca kembali ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid. Sadaqallahul azim. Astagfirullahalazim. Dan di antara manusia ada yang membantah-bantah tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat, ya. Ini Allah menjelaskan kepada kita bahawa bila dah berikan berita ini, apa perkara penting yang perlu kita sebagai seorang manusia, ya, bukan sekadar orang beriman. Allah cakap di sini sebagai seorang manusia, jangan sampai jadi orang yang yujadilu fillah, iaitu berhujah, berdebat dengan Allah, tentang Allah tanpa ilmu. Sekarang ni banyak Ustaz, ya, yang cuba untuk mentafsirkan balik Al-Quran, tapi dia tak faham bahasa Arab pun, ya. Dia mungkin dia tak baca pun Quran pun, ya. Dia kata bahawa ada ayat, kan, ada ayat bahasa Arab, ya, tetapi rupa-rupanya ayat itu pun tak ada dalam Al-Quran ini, sebagai salah satu daripada ajaran sesat yang berlaku dalam masyarakat. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah mesej di sini? Kita perlu cari ilmu. Itu yang pentingnya. Kita perlu cari ilmu yang benar agar ketika kita hidup ini jangan kita berhujah tanpa ilmu. Kesannya apa? Wayattabi'u kulla syaitanin marid. Maka mereka itu akan mengikut secara dekat kepada syaitan. Syaitan memang nak kita lupa kepada as-saah. Syaitan nak kita menjadi marid. Apa maksud marid?
pembangkang. Ya, bangkang kepada apa sahaja yang Allah suruh dalam hidup kita. Pasal saya nak hidup, saya rasa sekarang ni saya dah boleh rentas negeri, saya dah boleh dah tak payah PKP dah, saya sudah bebas. Maka syaitan dia akan memastikan bahawa kita enjoy, kan, dah apa, tak ada limit dah. Tetapi sebenarnya ini adalah bagaimana ciri syaitan di dalam kehidupan. Dalam ayat yang keempat Allah nyatakan bahawa syaitan telah ditetapkan bahawa, ya, tentang syaitan telah ditetapkan bahawa sesiapa yang berkawan dengannya, dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Ini adalah ciri syaitan. Siapa yang ikut kepada syaitan ini, tawallahu, iaitu menjadi pengikut, ustaz, ya. Jadi follower syaitan, fa annahu, maka dia akan menyesatkan dan dia akan menunjukkan, wayahdi, tapi wayahdi kepada ila adzabis sa'ir. Macam mana mekanisme syaitan ini, ustaz, ya? Salah satu perkataan syaitana ini maksudnya ialah satu, menghilangkan harapan seluruhnya sehingga kan kita putus harap. Itu syaitan. Jadi maksudnya kalau kita ada masalah, kita kata tak boleh kot selesai. Kalau saya ni sakit, saya ni tak sembuh kot, tak ada harapan lah, saya ni tak layak lah hidup ni, saya rasa baik saya mati je lah. Itu syaitan punya penangan ke dalam pemikiran kita. Ataupun yang keduanya ialah syaitan akan isikan kehidupan kita ataupun hati kita dengan marah, Ustaz. Ya. Marah. Betul. Sikit-sikit je nak marah. Sikit-sikit. Ya. Melenting terus. Melenting. Ya. Jadi bila marah ini dia menyebabkan kita, contohnya daripada mungkin kadang-kadang kita sedih, ya, tapi sedih tu bertukar jadi marah, dan marah itu akan menyebabkan kita nak tumbuk orang, kita nak bunuh orang, kita akhirnya, kalau yang kawan saya sebelum ni, nak bunuh diri sendiri. Itu kesan daripada putus harap pada Tuhan dan juga hidup penuh dengan tak puas hati. Itu istilahnya marid pada ayat yang ketiga. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan kita zalzala, ya, berbanding dengan perkataan zal, goncangan yang kecil. Zalzala ini maksudnya goncangan yang besar, 6 kali disebut di dalam Al-Quran, dan ia mengingatkan kepada kita kegoncangan di akhir nanti ianya amat dahsyat. Kita perlu buat persediaan dengan kita memastikan jangan kita mengikut kepada syaitan. Kita berehat sebentar, kita kembali My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Bila Israel, Allahu Akbar, takutnya bila Israel datang memanggil. Betul, Ustaz. Kalau dapat tahu tarikh, senang, Ustaz. Ya, buat amal banyak-banyak menjelang tarikh tersebut. Tapi tarikh tu tak berapa nak tahu, Ustaz, ya. Dan begitu juga dengan as-saah ni, Ustaz. As-saah, ya. Allah beritahu dah dekat, ya, tapi ianya sebagai satu peringatan bersama kepada kita semua. Baca Quran ini, surah Al-Anbiya, surah Al-Hajj, Allah ingatkan berkali-kali. Bagi sebahagiannya kata bahawa kali-kali tapi tak datang-datang juga, ya. Tetapi kita jangan tunggu sampai ia datang. Betul, tetapi kita mendatanginya dengan amal yang terbaik, ya, agar
azab yang Allah beritahu ini tidak mengena kepada diri kita, keluarga kita yang kita sayangi, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita teruskan Ustaz. Ya Ustaz, terima kasih kepada Ustaz. Itulah tadi sedikit bingkisan saja alunan nasyid daripada kumpulan-kumpulan nasyid kita beri pengajaran di sebalik lirik itu, dan kita juga nak kongsikan pada hari ini seperti biasa bingkisan tajwid kita yang telah kita sediakan untuk kita terus ulang kaji bahagian tajwid, dan kita ikuti apa yang telah disediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Jom kita saksikan. Hari ini kita ingin melihat masih lagi dalam tafkhim dan juga tarqiq, iaitu huruf mufakhamah ataupun huruf yang tebal ada 5 tingkatan ataupun martabat dia. Kita ingat main tebal aja. Rupa-rupanya ada tingkatan dia Ustaz. Ada 5 tingkatan dia, ada 5 martabat dia. Hari ini kita nak tengok tingkatan yang pertama, iaitu martabat pertama huruf isti'la yang berbaris di atas serta ada alif selepasnya. Tu dia. Kan? Huruf isti'la yang berbaris di atas serta ada alif selepas dia. Contoh kita tengok. Kita tengok yang pertama sekali dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 30. Wa idh qala. Maksudnya ini tingkatan paling atas sekali tebal dia. Qaf ada alif lepas dia, mat kan. Wa idh qala, itu pertama. Kemudian yang kedua dalam surah Hud ayat yang ke-77 huruf dad yang ada alif selepas dia. Wa daqa, tebal dia, tingkatan pertama. Contoh yang ketiga dalam surah Al-Kahfi huruf dha ada alif selepas dia. Zalimun. Baik. Seterusnya contoh yang keempat dalam surah Al-Hajj yang kita belajar pada hari ini, iaitu terletak pada ayat yang ketiga, kan. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Huruf ta ada alif selepas dia. Baik, seterusnya contoh dalam surah Sad ayat yang ke-59 huruf sad yang ada alif selepas dia, salun nar. Kemudian huruf kha berbaris atas kemudian ada alif selepas dia, iaitu dalam surah Asy-Syams kata tak silap. Wa qad khaba, kha alif. Wa qad khaba. Okey, dan contoh yang terakhir dalam surah Al-Falaq huruf ghain yang berbaris di atas dan ada alif selepasnya, iaitu pada kalimah ghasiqin. Jadi demikian ada 7 contoh yang kita kongsikan pada hari ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu tingkatan pertama martabat tebal bagi huruf-huruf isti'la. Apa dia? Huruf isti'la yang berbaris atas, dan bersama dengan huruf isti'la berbaris atas itu huruf alif. Jadi selamat mencuba. Boleh juga ulang kaji dalam halaman kita 332 ni, ada tak yang kita belajar pada hari ini. Tingkatan pertama martabat huruf tebal tadi, insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Peringkat pertama Ustaz ya. Peringkat pertama. Tingkatan pertama atas sekali ni. Paling tebal lah. Paling tebal ya. Maksudnya nak baca pun ada tingkat Ustaz ya. Betul Ustaz. Dan kita nak baca ayat selepas ini. tingkat-tingkat dalam kehidupan kita ya. Maksudnya bukannya Allah bagi kita sedegap begitu saja jadi terus mati ya, bukan, tapi ada tahap-tahapnya untuk kita fikir betul-betul mengapa Allah bagi yang bertahap-tahap ini kan. Adakah saja suka-suka ya bagi kita yang berfikir ini, pasal bila syaitan masuk dia akan cuba untuk merid, istilahnya tadi Ustaz ya, iaitu membangkang ataupun berhujah, kata alah sebenarnya kita ni datang ni hidup makan minum mati habis begitu saja ya, tidak ada tujuan. Tetapi bila kita lihat betul-betul ayat 5 panjang ayat ini, satu ayat sahaja yang kita akan baca selepas ini nanti, kita akan membina sebenarnya dalam surah Al-Hajj ini dan juga dalam Al-Quran ini dia ada kanta Ustaz ya. Kanta macam cermin mata ni ada dua. Jadi kanta itu ada dua cermin mata macam ni. Jadi bila kita baca Quran, sepatutnya kanta kita itu dia dua sekaligus pergi. Iaitu dia boleh tengok dunia dan akhirat. Dia tengok kepada apa istilahnya
padi contoh, dia boleh nampak kepada akhirat. Nampak baby, dia ada kaitan dengan dibangkitkan pada as-saah. Dia itu cara pandang dia Ustaz. Dia tak mungkin pakai mata sebelah aja. Kalau mata sebelah itu jadi lanun. Kan? Kita tidak mahu jadi lanun, tetapi kita mahu memakai kanta Quran. Mari kita tengok betul-betul cara ayat 5 ini amat menarik bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian, saya pun nak tengok ni dengan menggunakan kanta. Jangan pakai lanun ya. Cara lanun. Sebab ayat dia, kalimah-kalimah dia tu kalimah-kalimah yang mana kali jarang juga kita jumpa. Mudghah, alaqah, contoh kan, nutfah. Jadi mukhallaqah. Jadi kena hati-hati. Kita cuba baca ayat yang kelima dengan kita cuba bacaan murattal jiharkah. Boleh sah? InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق الله العظيم.
Sadaqallahul Azim. Gitulah satu ayat sahaja kita baca Ustaz ya, panjang ayat ini dengan penuh perkataan ya, yang penuh dengan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tahap demi tahap kehidupan kita ya. Kalau kita perasan ya ayyuhan nas pada ayat 5 ini sama dengan ya ayyuhan nas pada ayat nombor 1 ya. Kalau nak ceritanya ialah wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu. Salah satu cara bertakwa kita ialah kita perhatikan kepada penciptaan manusia ya. Belajar biologi, belajar sains, kita akan tahu bagaimana sebenarnya ia ada kaitan dengan as-saah ya. As-saah ada kaitan dengan penciptaan manusia. Mari kita lihat. Wahai manusia, in kuntum fi raibin ya, jika kamu ragu kepada kebangkitan, sesungguhnya kami jadikan kamu semua daripada tanah, kemudian dijadikan daripada setitis air mani, kemudian dijadikan segumpal darah dan dijadikan segumpal daging yang dibentuk dan tanpa dibentuk ya, tidak dibentuk sempurna, untuk menjelaskan kepada kamu. Apa yang kita perhatikan sebentar tadi, bagaimana proses kita Ustaz ya, daripada turab ini tanah yang kita lihat di tepi pasu kita ke ya, tanah biasa. Kemudian jadi nutfah. Apakah maksud nutfah? Iaitu sperma ya, dan daripada situ ianya bercantum dengan ovum kalau kita tengok prosesnya, dan akhirnya menjadi segumpal darah, dan ia bergantung ya, dia akan tak ada bentuk dan dibentuk. Dan ini Allah jelaskan kepada kita proses tahap-tahap berlaku peringkat awal penciptaan manusia. Dan bila cakap tentang tanah, maka kita sudah tahu bahawa tanah ini ada kaitan dengan tanah yang kita tanam pokok. Contohnya Ustaz kan, kalau kita tanam pokok durian ke pokok cili ke dalam pasu itu, tanah yang sama. Masya-Allah. Ya. Kemudian apa Allah cakap? Wa nuqirru ya, dan kami qarar menetapkan fil arham ma nasya, apa yang kami nak tetapkan dari segi umurnya, dari segi rezekinya, ilmunya, dia akan jadi anak yang soleh tak soleh, semua itu qarar, itu telah kami Allah tetapkan ila ajali musamma ya. Ada masa Ustaz ya, baby tu mungkin mula-mula comel, lepas tu tak comel, lepas tu comel balik, lepas tu handsome tak handsome, lepas tu habis mati. Ataupun ada yang mula-mula degil, lepas tu tak degil tak degil. Semua perkara itu telah ditetapkan ila ajali musamma ya, thumma nukhrijukum tifla ya. Jadi selepas keluar daripada rahim bersalin ibu, maka jadilah baby, kemudian dia akan pergi kepada tahap yang lebih dewasa, iaitu sekitar 30-40 tahun yang kuat. Wa minkum man yutawaffa, ada yang meninggal. Wa minkum man yuraddu ila arzalil umur, iaitu kembali kepada tahap yang selemah-lemah usia tua. Likaila ya la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Salah satu daripada cabaran di akhir umur tua Ustaz ya, ialah nyanyuk. Tidak tahu apa yang telah diketahui sebelum itu. Itu adalah dia ada sakit badan, sakit apa sebagainya, tetapi yang paling mencabar ialah bab nyanyuk tersebut. Allah ceritakan perkara ini agar kita pun bila kita ingat sekarang ini tuan-tuan ya, kita boleh ingat, kita boleh baca, kita boleh tengok TV, main telefon dan sebagainya. Ini nikmat yang besar Ustaz. Yes. Nikmat yang besar agar kita ingat kepada as-saah. Ya, agar buat persiapan betul-betul kepada hari akhirat. Apa jadi kalau kita dah terlupa segala-galanya, sudah nyanyuk, pada waktu itu kita sudah tidak lagi dapat membuat persediaan kepada as-saah, padahal sebenarnya pada hari as-saah itu ibu mengandung yang nak baby yang tadi proses tadi itu, yang dia sayang betul-betul tu, dia akan hancur ataupun gugurkan saja Ustaz. Tak sayang pun. Pasal apa? Pasal pada waktu itu sukara, amatlah mencabar, amat mabuk pada waktu itu. Dan di hujung itu terus Allah bawa switch Ustaz. Dia punya cara pandangnya, wa taral arda hamidah ya, kamu lihat bumi itu kering, fa idza anzalna, dan apabila kami turunkan air, ihtazzat, bergerak, warabat, dan dia akan subur, menumbuhkan pasangan-pasangan yang indah dalam pohon-pohonan yang ada. Jadi kalau kita perasan awalnya cakap pasal manusia, tiba-tiba kat hujung itu terus cakap pasal pokok. Ini Quran Ustaz. Subhanallah. Nah, ceritanya cara pandang Quran ini dia bukan fikir sekali macam one way street. Bukan satu hala je jalan. Sambil kita fikir kepada manusia, kita fikir tentang tumbuhan. Sambil fikir tentang manusia, fikir tentang kepada akhirat.
Sambil fikir akhirat, fikir pasal dunia, sambil fikir dunia, fikir akhirat. Itu adalah kanta Quran. Tapi kanta lanun tadi Ustaz, kanta lanun dia ialah dia tengok baby lahir, dah lahir. Okeylah, kan. Lepas tu dah meninggal. Meninggal habis, kan. Tengok pokok jagung. Jagung tak ada kaitan dengan baby. Tapi kalau kanta Quran menyebabkan rupanya tanah yang kosong bila katakan turun air, dia akan gerak tu misal air yang ada mineral yang ada tu masuk dan akhirnya mewujudkan fotosintesis. Warabat itu maksudnya dia tumbuh subur, kemudian melahirkan ada stomata, ada daun, melahirkan buah. Wa ambatat min kulli zawjin bahij, akhirnya jadi indah, jadi handsome macam Ustaz Tarmizi. Allah. Kan. Yang jadi handsome ini dia prosesnya itu lama, ya, dan ianya akan ada cycle pusingan ini dari masa ke semasa di atas muka bumi ini. Kita dapat keindahan, kita rasa bestnya dapat kebun kaya Ustaz, ya. Betul. Apabila ada perkara ini, mudah bagi Allah nak buat benda yang sama. Allah. Ya, mudah pasal kalau Allah nak bangkitkan balik, ya, daripada kita yang tulang belulang, hidup balik semula dan akhirnya bangkit dan besar dan akhirnya bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, jadi handsome balik Ustaz, dengan izin Allah bila ke syurga nanti, itu tidak mustahil. Ya, sebagaimana tidak mustahilnya kita lihat biji benih sampai kepada pokok dan akhirnya mewujudkan satu taman yang amat indah. Inilah ayat 5 panjang Ustaz. Ya, panjang. Cuma mungkin kat sini Ustaz, antara bahagian yang perlu diberi perhatianlah ketika baca tadi itu bahagian mana Ustaz, kalau boleh diberi perkongsian. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Saya sebelum ayat tu nak balas tadi pantun Ustaz, boleh tak? Okey, sempat Ustaz, ya. Setiap hari membaca Al-Quran, baik, makin dibaca mengubat jiwa. Walaupun hidup penuh ujian, di syurga nanti kita bahagia. Insya-Allah. Alhamdulillah. Ini Al-Quran subhanallah yang kita bersahabat setiap hari ini. Dan antara kalimah Ustaz yang mencabar, kalau saya boleh kongsikan ataupun boleh kita beri perhatian, itulah kalimah thumma mim mum rah. Kita waqaf kat situ kan. Pertama kita nak jaga huruf dad yang sukun, mum rah. Kan? Dad tu kita nak jaga supaya dia tak melirik. Mud rah dia hidup. Sebab dia sukun. Dad yang sukun, yang mati, memang kita kena hati-hati sebab dia mencabar sikit. Banyak kita jumpa dia macam hidup sikit. Thumma mim mudratin, mudrah. Tepi lidah kita kena dekat gigi geraham sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi boleh kita perhatikan, pada saya itulah antara yang perlu diberi perhatian. Mudrah. Kalau nutfah itu kena ada betul. Kalau nutfatin tu qalqalah pula pada huruf ta. Jangan kita baca kat situ dia bunyi senyap je. Thumma min nutfatin, marah huruf ta. Ayat kan ada sifat qalqalah. Contoh. Kalau dia boleh berkata lah. Kalau boleh berkata, masya-Allah, ya. Jadi itu yang kita kena beri perhatian Ustaz, ya, ketika membaca tahap-tahap dalam penciptaan manusia ini. Malah sebenarnya bila kita berjaga-jaga itu Ustaz, kita pun akan berhati-hati dalam kita menjaga anak kita lah. Mudratin tu segumpal kan? Segumpal darah. Tengok kita sebut tu mud. Seolah macam kita kena gumpal. Mudratin macam tu. Tak boleh lepas. Segumpal. Masya-Allah. Dia dan segumpal itu lepas tu baru dia lepas, dia akan berbentuk apa sebagainya. Adalah kat situ mukhallaqatin linumayyina lakum. Proses dia punya makhrajnya pun sudah menggambarkan sikit sebanyak, menggambarkan betapa dia amat istimewa Ustaz. Dia kena dia macam yalah, kalau Ustaz tadi cakap lidah ke kiri ke kanan tu begitu dia punya bentuknya itu, kan, masya-Allah. Membawa kepada resolusi kita pada halaman 332, kita saksikan. Yang pertama, kita bina takwa dengan sentiasa peka terhadap hari pembalasan yang datang pada bila-bila masa sahaja. Yang pertama. Yang kedua, kita cari ilmu, tuan-tuan sekalian. Kita elakkan daripada banyak berdebat, ya, kecuali pada tempatnya, dan jangan memberi hujah, ya, tanpa asas ilmu yang jelas daripada panduan Quran dan Sunnah. Yang ketiga, kita sama-sama, ya, berazam untuk yakin, buat persediaan menghadapi hari akhirat. Ketika kita rasakan banyak masa ataupun tak tahu nak buat apa, kita kena ingat bahawa inilah masa membuat persediaan agar tidak kelambatan. Kita berdoa. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim.
saat ini kami telah sampai, kami telah tiba ke surah seterusnya, surah Al-Hajj. Di permulaan surah ini ya Allah amat menggerunkan kami, menggetarkan kami ya Allah. Bagaimanalah saat kami bertemumu satu hari nanti ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah saat kami balik bertemumu satu hari nanti, saat balik yang penuh dengan rahmat dan juga keredaan daripadamu ya Allah, husnul khatimah. Jangan kau jadikan saat kami balik bertemumu satu hari nanti saat yang tidak diredai, saat yang dimurkai olehmu ya Allah, su'ul khatimah ya arhamar rahimin. Maka ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa mak ayah kami ya Allah, mak ayah mertua kami muslimin dan muslimat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, tingginya kehebatanmu ya Allah menciptakan kami daripada tiada diadakan. Alangkah banyaknya nikmat kurniaan pemberianmu kepada kami ya Allah. Namun kami ini manusia biasa, manusia yang lemah, tidak terlepas daripada melakukan bermacam-macam kesalahan. Maka ya Allah pandanglah kami dengan pandangan rahmat keampunan kasih sayangmu ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga Allah mengabulkan doa kita dan Amin. Terus tuan-tuan dijemput untuk menyumbang untuk sama-sama kita mewujudkan membina generasi kanta Al-Quran dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha kita bersama. Kita inginkan masyarakat kita memandang dunia ini dengan pandangan kanta Al-Quran yang sama-sama sejurus dunia akhirat bersamaan agar seimbang dan kita berjaya sampai ke akhirat Amin. Sana. Kita bertemu lagi pada ulangan pada malam ini dan juga pada ulangan esok Ustaz ya. Insya-Allah kita menyambung halaman yang kedua. Terus kita bangkit ceria bersama My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.